مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات. Sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan sesi tadabbur dengan soalan yang mana insya-Allah perbincangan kita pada malam ini akan diteruskan pada halaman yang ke-21 surah Al-Baqarah, dan itu akan bermula insya-Allah daripada ayat 138 sehinggalah ayat 141. Dan apa khabar ayahanda bonda haji hajah sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sihat wal afiah. Dan mari sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Mari kita terus berikan perhatian pada halaman 21. Di samping haji-hajah sekalian boleh menjemput juga teman-teman kita yang lain untuk bersama-sama dalam sesi pada malam ini tadabbur dengan soalan. Saya ada sebar-sebarkan juga selalu petang tadi, saya dah sebarkan tapi nampak macam line ada problem sikit. Tapi tak apalah, insya-Allah mana-mana yang ada kita teruskan, dan boleh juga sama-sama maklumkan kepada teman-teman kita yang lain insya-Allah untuk sesi kita malam ini. Baik. Halaman yang ke-21 bermula daripada ayat 138 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم. Beberapa ayat yang akan kita berikan perhatian. Yang pertamanya, ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat akhir daripada juzuk yang pertama. Dengan erti kata selesai pertemuan kita pada malam ini, maka selesailah perbincangan kita untuk juzuk yang pertama, dan insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan pada pertemuan yang akan datang untuk juzuk yang kedua pula. Dan yang keduanya
perbincangan kita pada malam ini juga secara umumnya mengakhiri kepada perbincangan dalam juzuk awal ini terkait dengan keyakinan yang dibawa oleh Bani Israel khususnya, dan insyaAllah pada juzuk yang kedua dan seterusnya itu dalam surah Al-Baqarah ini kita akan memberikan perhatian pula tentang macam mana tata cara kehidupan antara Yahudi, Nasrani dan juga umat Islam, yang mana insyaAllah itu akan kita bincangkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang kita doakan insyaAllah pada hari Selasa malam dapat kita istiqamah bersama-sama berusaha untuk memahami ayat Al-Quran, dan kita menggunakan kaedah tadabbur dengan soalan ini insyaAllah. Baik, jadi pada malam ini halaman 103, halaman 101 ayat 138 hingga ayat 141 insyaAllah. Baik. Mari kita perhatikan pada ayat 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah. Agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah. Sibghatallah. Yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan waman ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah. Wa nahnu lahu abidun, kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadah. Baik, seperti mana biasa, mari kita usaha untuk memahami terlebih dahulu apakah mesej yang boleh kita dapati daripada ayat 138 ini. Apa mesejnya? Bagi haji-hajah yang nak kongsi mesej, boleh saja tulis di ruangan chat dan insyaAllah kita akan baca, dan di samping itu insyaAllah kita akan terus bincangkan. Yang pertamanya adalah sibghatallah. Sibghah, celupan. Sibghatallah iaitu celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Ini satu. Setelah ayat-ayat yang lepas, kalau kita berikan perhatian dalam perbincangan ayat yang lepas pada ayat yang ke-137, dan ini membicarakan tentang juga keyakinan Bani Israel, macam mana mereka mengajak waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu, mereka mengajak kepada agama Yahudi ataupun Nasrani, dan itu sudah kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas, dan kali ini masih lagi menyambung kepada hal tersebut, di mana ini jawapan yang tuntas, jawapan yang pasti daripada orang yang beriman. Apa jawapannya? Sibghatallah, agama celupan Allah itu yang mencorakkan seluruh kehidupan kami, dan kemudian waman ahsanu minallahi sibghah. Kalau kamu nak mengajak kami kepada celupan-celupan yang lain, tak faham apa yang dimaksudkan dengan celupan. Itu satu persoalan yang menarik juga kan. Apa yang dimaksud dengan celup? Kenapa disebutkan dengan celupan? Nanti kita akan bincangkan persoalan itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Hajah Nabi Shah bertanya lebih awal apa benda celupan itu kan. Kerana ada benda yang kita mungkin sekadar letak tetapi dia tidak meresap. Dan adapun celupan itu adalah sesuatu yang kita masukkan dan kemudian dia meresap sampai ke dalam. Baik. Waman ahsanu minallahi sibghah. Kita kembali dahulu kepada perbincangan ini. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Maka ini satu persoalan kembali.
Dan setelah menyebut tentang subhanallah, kemudian ditanya, siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah? Kalau kamu nak bawa kami kepada celupan-celupan yang lain, adakah celupan-celupan yang lain itu lebih baik daripada celupan ini? Dan sudah pastilah bagi umat Islam ataupun orang yang mantap keimanannya, tidak akan ada sibrah yang lebih baik daripada sibrah Allah. Dan kemudian ditutup dengan wa nahnu lahu abidun. Dan ini satu pengukuhan sekali lagi, wa nahnu lahu abidun, bahawa kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadah. Tidak mungkin kami akan beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu abidun. Kerana memang dalam kondisi hari ini boleh saja kalau tidak disertakan dengan iman yang mantap, tidak disertakan dengan ilmu yang jelas, kita mungkin boleh ke kanan dan ke kiri, tidak tahu dan boleh jadi terumbang ambing, mahu mengikut kepada agama Allah keseluruhannya ataupun kadang-kadang kita boleh terpedaya dengan celupan-celupan yang lain yang nampak indah di mata kita. So itu satu perkara yang kita nak kena tanamkan sungguh-sungguh dalam diri kita, bahawa tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang lebih indah daripada subhanallah. Baik. Itu secara umumnya kefahaman yang boleh kita lihat daripada ayat ini. So ada tiga lah. Yang pertamanya adalah kita cakap tentang agama Islam itu sendiri. Dan yang keduanya menjadi persoalan kepada siapa yang nak mengajak kepada selain daripada agama Allah. Ada tak yang lebih baik? Kamu boleh tawarkan tak yang lebih baik? Dan sebagai seorang yang meyakini sungguh-sungguh, maka dia tahu tidak ada selain daripada Allah yang selayaknya untuk dia sembah. Baik, so ini tiga perkara besar yang kita boleh perhatikan pada ayat 138. Baik, soalan. Terus menjawab kepada persoalan daripada Hajah Nabi Syah tadi. Mengapakah agama itu dinamakan celupan Allah? Subhanallah. Subhanallah. Why? Kenapa ia dinamakan sedemikian? Baik. As-Sa'di menyebut beriltizamlah dengan celupan Allah dan petunjuknya. Dirikanlah ia secara sempurna dengan seluruh amalan zahir dan batin serta sepenuh kepercayaan pada setiap waktu, supaya celupan itu menjadi sifat yang sebati dalam diri anda. Satu. Bila cakap tentang celupan Allah itu adalah ini digambarkan tentang celupan. Kalau kita memasukkan sesuatu, mencelupkan satu benda di dalam wadah itu, bekas itu, apa akan jadi? Kalau benda itu dicelup dengan celupan yang benar, meresap sampai ke dalam, maka ia akan menjadi sifat yang sebati dalam diri. Kain, kalau kain itu berwarna putih, lalu kita celupkan di dalam air nila. Ada air nila. Saya ingat dulu kecil-kecil dulu selalu apa? Kalau baju tu basuh. Lepas tu bos sikit air nila kan. Nila tu bagi biru sikit. Kan. Tapi dia tak boleh banyak sangat. Dia sikit je lah. Celupan itu sampai dia jadi sebati. Sebati dalam diri. Itu dimasukkan dengan celupan tadi, Hajah Nabi Syah. Dan kemudiannya sekiranya ia telah menjadi sifat yang sebati dalam diri anda, maka wajiblah anda melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sukarela, tanpa perasaan terpaksa dan dengan perasaan suka. Kalau ia dah jadi sebati dalam diri kita, maka orang yang sudah sebati dalam diri dia celupan Allah itu, maka dia akan melaksanakan perintah Allah itu dengan sukarela. Dia akan rasa suka apabila melaksanakan perintah Allah. Maka kembalilah bertanya kepada diri kita. Apakah ketika mana mahu melaksanakan perintah Allah itu kita merasa terpaksa ataupun
kita memang merasa gembira. Wallahu ta'ala alam. Apa sahaja yang kita rasai boleh jadi itu satu proses. Tetapi kalau kita cakap tentang celupan itu, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan setiap daripada perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah itu dalam keadaan bukan kerana terpaksa. Oleh itu agama ini akan menjadi tabiat anda. Sebagaimana sehelai baju telah dicelup sepenuhnya sehingga ia menjadi sebahagian daripadanya, dan dengan itu anda akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sehingga Islam itu menjadi, kalau bercakap tentang di sini, dia sebati dengan diri kita. Kemana sahaja akan terjelma keislamannya, keimanannya, itu orang yang kita nak jadi, insya-Allah. Kalau semalam saya di tempat saya ni ada kuliah, saya tidaklah datang nak pergi kuliah, tapi terus dijemput. Jadi kita terus bicarakan salah satu daripada ayat iman itu, iaitu ya ayyuhallazina amanu. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang orang lain selamat daripada lidahnya. Duduk dengan dia tu tak adalah rasa serabut, kan? Tak adalah kena perli ke, tak adalah rasa menyampah dan sembang dengan dia. Orang yang selamat daripada tangannya itu tidaklah suka menyakitkan orang lain, itu orang yang beriman. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam agama Islam itu seluruhnya, dan bukan masuk celup-celup. Dia kena celup sungguh-sungguh sampai ia sebati. Dan siapa yang tengok diri kita, kalau Islam itu sudah sebati dengan diri kita, maka berdoalah agar kita tidak tergelincir di saat-saat akhir. Kan? Seperti mana Malaysia melawan Bahrain, kita tewas juga 2-1. Tak tengok bola ya. Malam ni yang tengok bola kena bersabarlah, kerana malam ini kita akan bersama-sama dalam kelas dulu ya, insya-Allah. Malam ni Malaysia lawan Bangladesh. Kan? Jangan pula ada yang keluar pula lah semata-mata nak tengok Malaysia lawan Bangladesh. Haji Zul tengok ke Malaysia lawan Bangladesh malam ni? Tak tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita doakan agar kita ni tidak tergelincir. So itu kenapa ia dinamakan dengan Sibghatullah, dengan celupan Allah. Maka jom kita doakan sama-sama supaya Allah kurniakan kita hidayah dan juga taufik untuk kita menyempurnakan hidup kita ini selalu dalam celupan agamanya. Kita doa setiap hari, kita doa setiap masa supaya hidup kita ini sentiasa dilorongkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ni insya-Allah keberadaan kita bersama dengan mereka, kita akan nampak betapa mereka ini orang yang sedar diri. Kan? Saya berulang kali juga tengok antara video yang selalu saya tengok daripada Pak Yusuf Hamka, ketika mana ditanya tentang kedudukannya, dia antara orang yang berjaya di Indonesia, dan jawapannya adalah apa yang dia ada itu adalah dengan bimbingan Allah. Bukan kalau orang tanya, kita kalau tanya, nak tahu saya ni berjaya pasal macam ni, saya berjaya macam ni, tak. Bukan itu yang dikedepankan. Dia meletakkan bahawa bimbingan Allah itu at the first stage, itu yang pertama, dan kemudian barulah yang lain-lain itu disebutkan secara teknikal, tapi yang pertama sekali adalah bimbingan Allah. Maka kita perlukan taufik daripada Allah supaya kita dapat terus menyempurnakan hidup kita ini dengan seberahnya, insya-Allah. Baik, so itu yang pertama. Yang kedua,
Di hujung ayat itu kita menyebut wa nahnu lahu abidun. Kami bagi kamu sahaja, bagimu sahaja ya Allah. Abidun. Kami menyembah dengan sesungguhnya. Maka apakah yang dimaksudkan dengan hanya kepadanya lah kami tunduk patuh? Wa nahnu lahu abidun. Di hujung ayat itu. Maka ini disebutkan bahawa kata dengan patron ini menunjukkan kepada pelaku yang kelakuannya sebagaimana ditunjuk oleh masing-masing kata sudah sedemikian mantap. Oleh kerana hidupnya itu sudah sebati dengan agama Allah. Sudah menjadi darah dagingnya. Dan kalaupun kita tidak kata sulit, iaitu susah, kita kalau tak nak bercakap tidak mungkin, kita mungkin boleh kata susahnya dia untuk diubah. Tak ada siapa pun yang sewenang-wenangnya untuk mengubah keyakinannya. Sebab itu pada ayat ini di hujung ayat menyebut tentang wa nahnu lahu abidun. Begitu sepatutnya kita, kan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sekarang ini memang zaman yang penuh mensyawah. Dan kalau sebelum ini kita bercakap tentang, saya mohon maaf, saya sebut sedikit tentang Rusia dan juga Ukraine. Dan sejarah, pakar sejarah sudah pun meneliti bahawa selepas itu kalau tidak diberikan perhatian maka akan ada antara China dan juga Taiwan. Maka sekarang ini kita sudah mendengar antara bibit-bibit hangat antara dua negara tersebut. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekiranya tidak disediakan dengan iman yang mantap dan dengan seberah yang betul-betul jitu sehingga keluarnya kalau warna biru itu adalah betul-betul biru, kalau hitam itu betul-betul hitamnya. Kalau itu tidak dibina daripada sekarang, kita khawatir pada masa yang akan datang digoncang dengan sedikit saja silap yang sedang bercakap ini juga akan boleh tergelincir. Sebab itu pengakuan wa nahnu lahu abidun itu bukan hanya semata-mata kita baca wa nahnu lahu abidun, tapi dengan penuh penghayatan bahawa orang yang beriman itu mereka ini kerana sudah mantap dan sebati dengan Islam, maka mereka tidak mudah untuk diganggu gugat. Sebab itu kami patuh tunduk kepada Allah dengan kepatuhan yang tidak goyah oleh alasan dan sebab apa pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang kita boleh jadi diuji dengan sedikit kesusahan. Maka pada ketika itu kita mungkin mencari jalan lain. Saya selalu sebut tentang dulu antara yang berlaku dalam hidup saya adalah masuk rumah dan berpindah dan kemudian orang rumah berpantang, tinggalkan rumah 40 hari, balik semula rumah 40 hari itu dia jadi rumah baru. Baru tu maksudnya apa? Tak ada apa dah. Dapur, peti ais, mesin basuh, apa semua tak ada dah. Kan? Dan Allahumma salli ala Muhammad. Pada ketika itu antara yang dicadangkan adalah pergi jumpa pemuh. Kalau nak tahu siapa yang ambil itu pergi jumpa. Ketika mana tidak diuji, kita mungkin nampak ia mudah. Tetapi ketika mana diuji, pada ketika itulah baru kita nampak sama ada goyah ataupun mantap dengan seberah itu. So itu adalah perkara yang kita nak kena proses sungguh-sungguh supaya kita ini sentiasa berada dalam cilupan Allah. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Bagi orang yang sudah benar-benar yakin dengan Allah, maka tidak ada satu pun yang boleh menggoyahkan dirinya. Dan antara yang dicadangkan adalah bacalah sejarah para pemuka Islam yang terdahulu. Tengoklah macam mana hebatnya perjuangan mereka untuk agama Allah.
agama Allah. Dan kerana dengan kita membaca sejarah pejuang-pejuang agama ini, secara tidak langsung dia menguatkan kita untuk berada di atas jalan Allah. Bacalah. Banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang Allahumma salli ala Muhammad, sejarah itu. Antaranya yang dikarang oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, itu antaranya. Antara yang lain disebutkan pakar sejarah Syekh Munir Ghadban, Allahumma salli ala Muhammad. Antara lain yang menyusun tentang sahabat Rasulullah dan juga ada asbabun nuzulnya, seperti Abu Azka Al-Madani dan ramai lagi lah. Bacalah tentang sejarah orang yang terdahulu dan kita akan insya-Allah bertambah mantap keyakinan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itu adalah ayat 138. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita pada malam ini dan bertambah kuat untuk kita beramal dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi pada ayat 139, seperti mana biasa, saya suka untuk bertanya kepada haji-hajah sekalian. Sebelum kita nak pergi ayat 139, adakah ayat 138 itu sudah difahami? Sekiranya sudah faham, tuliskan nombor 5. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Nabisha, Hajah Ruzlina, Hajah Rafi'ah, Hajah Iman, Hajah Zakia, Hajah Zalina, Haji Zulkifli, Hajah Nur. Alhamdulillah. Hajah Hasnah juga, alhamdulillah. So, kalau sudah faham, mungkinlah tidaklah faham secara detail, tetapi setidak-tidaknya kita boleh memahami apa yang sudah dibincangkan sebentar tadi. Alhamdulillah, begitu juga Hajah Eli kita, insya-Allah. So, kita nak lanjutkan pada ayat 139. Jom kita lanjutkan ayat 139. Ayat 139, sambil-sambil tu boleh angkat kedua-dua tangan, regang-regangkan sikit, kan, bagi gerak-gerak sikit. Tapi tak apalah, insya-Allah kita tidaklah duduk sampai 2 jam. Saya masa saya ada masalah leher dekat tulang C5 masa tu, antara yang disarankan adalah tidak boleh duduk terlalu lama. Kerana sebelum ni dia duduk depan laptop kan. Lama kan, kena sampai seharian duduk je kan. Berhenti sembahyang, berhenti makan je. Jadi dia akan beri efek. So setiap 2 jam tu, maksima 2 jam kena bergerak-gerak lah. Baik. Ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Shadaqallahul azim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, atuhajjunana fillah, patutkah kamu, Yahudi dan juga Nasrani, mahu membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya? Atuhajjunana fillah, patutkah kamu nak buat bantahan? Patutkah kamu nak berdebat lagi mengenai pilihan Allah ini? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dan kalau kamu masih lagi nak berbantah-bantahan setelah banyaknya kebenaran yang telah dikemukakan kepada kamu, degil juga lagi
maka ini selalu kita baca dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Tapi di sini walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal kamu kalau diikhlaskan. Ikhlas ini penting kerana bila cakap tentang ikhlas, kita melakukan sesuatu hanya kerana Allah. Hanya kerana Allah. Banyak perkara yang boleh jadi kita buat bukan kerana Allah. Saya juga pada malam ini hadir untuk berkongsi. Saya kena kuat untuk menyatakan bahawa saya buat ini hanya kerana Allah. Kerana boleh jadi kita buat kerana benda-benda yang lain. Jadi imam, dekat belakang ada orang yang lebih faqih daripada kita. Kadang kita baca dengan lebih elok itu pasal nak meraihkan orang yang lebih faqih daripada kita yang dekat belakang. Walhal kita buat kerana siapa? Itu yang paling penting. Kerana ikhlas itu proses untuk menyucikan daripada hal-hal yang tidak patut berada bersama-sama dengan kita. So ini walana a'maluna walakum a'malukum. Kalau kamu masih degil juga untuk berbantah-bantah, sedangkan kamu tahu bahawa wa huwa rabbuna wa rabbukum, Tuhan Allah itu adalah dia Tuhan kami dan dia juga Tuhan kamu. Ya Allah. Ini begitu sampai ke tahap kita bersikap neutral tapi dalam masa memberikan peringatan. Kamu nak percaya dengan percayaan kamu, ya Allah. Tapi ingat, amal kamu untuk kamu, amal kami untuk kami. Wa nahnu lahu mukhlisun. Kalau tadi ditutup dengan wa nahnu lahu abidun, kali ini ditutup dengan wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami adalah mengerjakan dengan amal dengan ikhlas kepadanya. Sebab itu antara lain kalau kita cakap tentang ibadah, itu mesti diikuti dengan mukhlisun. Dalam surah yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis. Sebab itu kalau orang yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Hati-hati kerana kita khawatir tergelincir. Maka berusahalah untuk kita terus menyucikan apa yang kita lakukan itu supaya betul-betul wa nahnu lahu mukhlisun. Kita ni betul-betul ketika mana beribadah sungguh-sungguh kami buat ni memang betul-betul kami beriman kepada Allah. Bukan kerana kami nak gaduh sangat dengan kamu. Bukan kami nak kata yang kamu tu salah, kami ni benar. Tak. Dan kalau boleh kita nak semua orang berada di atas jalan kebenaran. Wa nahnu lahu mukhlisun. Baik. So itu secara ringkas kefahaman. Alhamdulillah, terima kasih Haji Zakia. Saya belajar juga kerana Allah. Walaupun ia tidak mudah, tetapi kena pasakkan dalam diri kita. Tuan Hakim kita juga malam-malam macam ni nak kena standby. Masya-Allah, tabarakallah. Itu juga dilakukan kerana Allah. Ibadahnya. Baik, selanjutnya. Soalan. Apakah hakikat ikhlas kerana Allah? Dia cakap tentang wa nahnu lahu mukhlisun. Itu ditutup ayat itu. Dan amal itu juga diterima dengan ikhlas. Walana a'maluna walakum a'malukum. Kami juga amal kami untuk kami. Itu pun kami perlu lakukan dengan penuh ikhlas. Kerana kalau tidak ikhlas, kami khawatir ia ditolak ataupun tertolak. Maka ini yang kita nak faham tentang hakikat ikhlas kerana Allah. Dan sudah pasti kita nak melihat apa pandangan ulama. Maka disebutkan dalam Al-Baghawi, berkata Sa'id bin Jabir, ikhlas itu adalah dengan seorang hamba ikhlas beragama dan beramal untuk Allah.
sedang dia tidak mensyirikkannya dengan suatu apa pun. Tak ada satu pun. Serta tidak pula menunjuk-nunjukkan amalnya. Itu apa yang disebutkan oleh Sa'id bin Jabir. Apa itu ikhlas? Hanya kerana Allah, tak ada menduakan Allah, dan tidak pula untuk menunjuk-nunjuk. Dan kemudian Fudail Ibn Iyad menyebutkan, meninggalkan amalan disebabkan manusia adalah riya. Sebab itu dulu saya tak faham. Ada ketika mana kita nak solat sunat, contohnya lah. Nanti orang kata, ish, baik sangatlah dia ni, pergi sembahyang sunat pula kan. Contohnya macam tu lah. Akhirnya kita pun pasal tak nak riak. Nanti kalau orang kata aku riak pula kan sembahyang sunat ni. Tak payahlah. Maka meninggalkan amalan itu disebabkan manusia, maka itu juga disebut dengan riak. Dan beramal disebabkan manusia, itu syirik. Allahu Akbar. Amal itu manusia punya sebab. Saya buat benda ni pasal pasal awak lah. Kan? Saya kerja ni pasal lah bos bayar gaji saya hujung bulan, saya kerja lah. Kalau bos tak bayar saya gaji, saya tak kerja dengan bos. Contohnya lah. Beramal disebabkan manusia. Sedangkan ikhlas itu adalah apabila Allah memelihara kamu dari kedua-duanya. Ikhlas itu adalah apabila Allah pelihara kita daripada riak dan juga syirik ini. Kita meninggalkan sesuatu kerana manusia, itu riak. Kita melakukan sesuatu kerana manusia, itu syirik. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ikhlas itu adalah apabila Allah pelihara kita daripada dua-dua perkara tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Tak mudah kan? Tapi kita doa, ya Allah peliharalah kami dari beramal disebabkan manusia, dan jadikanlah hati kami ini lurus hanya kerana-Mu semata-mata. Ya Karim. Jadi suami ikhlas, jadi isteri ikhlas, belajar ikhlas, mengajar ikhlas. Tak mudah. Allahumma salli ala Muhammad. Memang tak mudah. Sebab itu ikhlas itu maksudnya murni. Tetapi ia adalah yang sebelumnya itu didahului dengan adanya kotoran. Contoh yang selalu saya bagi adalah apabila air itu, contohnya air itu air kopi. Kita nak jadikan dia jernih. Maka proses daripada kopi nak jadikan dia jernih itulah yang disebutkan dengan ikhlas. Nak jadikan dia murni. Saya nak jadikan kopi itu jernih, kena isi air banyak. Sampailah dia jernih. Itu salah satu contoh. Ataupun kalau ada alat sekarang ni, letak je pil tu, jernih balik air. Contohnya macam tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi memang ia bukan satu perkara yang mudah, tapi kena proses. Proses sampai betul-betul kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Tidak kerana benda-benda yang lain. Begitu juga kita solat ya. Dulu mungkin kita solat awal-awal dulu kerana mak kita suruh. Dan kita solat mungkin kerana kewajipan semata-mata. Kemudian kita solat mungkin kerana nak kaya raya contoh. Dan ada orang solat mungkin kerana nak berjaya itu, nak berjaya ini. Tetapi lama kelamaan kerana sudah dibiasakan dengan solat itu, maka akhirnya dia solat bukan lagi kerana mana-mana dan bukan kerana siapa-siapa, tapi hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu amalan itu dengan niat untuk jadi contoh pada orang lain untuk buat amalan atau perkara yang sama, macam mana Ustaz? Tak ada masalah.
Sekali lagi, kita buat itu untuk dijadikan contoh dan kita buat itu kerana Allah. Bukan kita buat semata-mata untuk orang jadikan kita ni contoh. Tapi kita buat itu supaya memang kerana Allah. Memang kerana Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita lakukan itu ada kebaikan. Ia boleh dicontohi oleh orang lain. Sebab itu kita menyebut tentang adanya qudwah hasanah ataupun uswatun hasanah. Uswah hasanah. Dalam Quran menyebut uswah hasanah ini kepada Rasulullah dan satu lagi adalah kepada Nabi Ibrahim. Uswah, contoh ikutan. Sudah pastilah apa yang mereka lakukan itu bukan kerana nak orang contohi mereka. Mereka buat kerana Allah. Rasulullah memang buat kerana Allah. Tetapi kerana ia adalah uswah, maka secara automatik ia akan diikuti. Lepas tu siapa saja yang nak melakukan kebaikan, ya Allah lakukanlah kebaikan. Kerana yang paling ikhlas itulah yang akan kekal. Saya pernah ceritakan tentang Allahumma salli ala Muhammad. Kitab Muwatta Imam Malik. Secara ringkas yang kitab Muwatta Imam Malik itu menjadi rujukan pada zamannya. Dan oleh kerana dia famous, maka tumbuh bagaikan cendawan pada zaman itu pelbagai Muwatta. Selain daripada Muwatta Imam Malik, ada banyak lagi Muwatta sebenarnya. Lalu dia khabarkan kepada Imam Malik, ada banyak yang menulis Muwatta seperti kamu. Kita kalau tulis buku pun kalau orang tiru, siapa tiru ni? Post dekat Facebook. Janganlah plagiat. Apa kata Imam Malik? Yang kekal itu adalah yang paling ikhlas. Itu disebutkan lama dulu. Dan Masya Allah Tabarakallah. Muwatta Imam Malik itu menjadi rujukan sampai hari ini. Ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Bacalah tentang Imam Nawawi. Kitab-kitabnya itu hampir keseluruhan menjadi panduan sampai hari ini. Dan itu barakah dan juga ikhlas. Kalau buat amalan untuk dapatkan suatu balasan dari Allah, boleh ke? Sebab itu ada disebutkan tentang begini. Kalau kita buat sesuatu kerana nak dapatkan balasan, sebab itu ada orang beramal, itu diumpamakan oleh ulama. Saya tak ingat sama ada Ibn Sina atau siapa yang menyebutkan itu. Tetapi yang pertama dia menyebutkan bahawa ada orang yang beramal seperti mana seorang pedagang. Orang yang berdagang, orang yang berniaga. Macam mana orang yang berniaga? Orang yang berniaga ni dia buat ini dapat ini, buat ini dapat ini, buat ini dapat ini. Aku bagi barang ini, kau bagi aku duit, contohnya lah. Tapi ada orang yang dia beramal itu adalah kerana cinta. Maka orang yang beramal kerana cinta itu dia melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Yang kita takut, kita ni beramal tak tahu kerana apa. Itu lebih takutlah. So, adakah salah? Ya Allah. Sebab itu kita diberikan motivasi syurga dan diberikan motivasi yang pelbagai supaya itu juga menjadi motivasi awal untuk kita melakukan kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. So, kita teruskan insya-Allah. So, ini bab ikhlas bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita lakukan, tetapi kena diusahakan. Kadang-kadang benda yang dah terlalu lama, kadang-kadang dia jadi hilang keikhlasan. Hilang ikhlas. Lepas tu kena perbaiki, selalu perbaiki niat. Dah lama berkeluarga, kadang-kadang hilang keikhlasan itu dengan pasangan kita. Dah lama mengajar kitab yang sama, kadang-kadang rasa bosan, hilang keikhlasan bagi orang yang mengajar. Ada. Baik, soalan yang seterusnya. Bagaimanakah mendepani kelompok yang degil dan tetap dengan jawapannya sendiri yang tidak benar? Tadilah. Dan kalau kita cakap tentang Yahudi dan juga Nasrani, degil. Mereka degil. Dan apa jawapannya? Baik, Allahumma salli ala Muhammad.
apakah dia membeza-bezakan padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Tidak. Dan bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Walana a'maluna walakum a'malukum. Dia yang akan beri putusan yang tepat serta hukuman dan ganjaran yang sesuai dengan amal masing-masing. Itulah Tuhan yang kami sembah dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Jawapan ini sangat neutral. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kau juga. Dan kamu nak cakap macam-macam, nak beramal macam-macam, ya Allah. Tapi ingat, walana a'maluna walakum a'malukum. Kamu beramal, itu bahagian kamu. Kami juga beramal, itu bahagian kami. Setelah sebelumnya sudah terbukti bahawa tidak ada titik temu dalam bidang kepercayaan dengan mereka. Dah macam-macam dah. Kita baca surah Al-Baqarah juzuk yang pertama ni, membicarakan tentang keyakinan Yahudi dan juga Nasrani. Ini khususnya Bani Israel itu panjang lebar. Kalau nak dihuraikan kembali. Maka kalau sampai ke tahap itu, ini. Walana a'maluna walakum a'malukum. Itu jawapan kalau dah berhadapan dengan orang yang degil sangat-sangat. Saya tak apalah. Kalau kau rasa betul sangat, tak apa. Itu pendapat kau teruskan. Pendapat aku rasa macam ni, aku teruskan macam ni. Itu dah sampai kepada neutral lah. Dan jawapan di atas itu tidak mempersalahkan sesiapa dan tidak juga mendakwa kebenaran untuk siapa-siapa. Dia bukan lagi jawapan untuk kamu sebenarnya salah, aku betul. Tak, walana a'maluna walakum a'malukum. Biarlah Allah yang tentukan. Kami beramal dengan ikhlas, kami dapat. Kamu beramal jika benar, maka kamu juga dah dapat. Tidak ada lagi nak dakwa-dakwi kamu benar ke kita salah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Maka memang dalam satu tahap ketika mana berhadapan dengan orang yang degil, maka itulah cara kita menjawab, neutral. Dan ini, kalau kita dah ini dalam keadaan kita konflik mungkin, berhadapan dengan orang yang keras kepala, maka salah satu daripada jalannya adalah dengan kita bersikap neutral di samping kita tetap berusaha untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu antara yang boleh kita fahami daripada ayat 139. Alhamdulillah. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dan kemudian di sini tentang walana a'maluna walakum a'malukum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan pada ayat 140 dan ayat 141. Hajar Zakiyah, perbaiki niat. Macam mana tu Ustaz? Perbaiki niat. Setiap kali niat kerana Allah. Ya Allah, saya belajar ni kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, saya belajar ni kerana-Mu ya Allah. Kita pun setiap kali nak solat, kita niat balik kan. Solat Zuhur, walaupun semalam dah solat Zuhur dah. Hari ni solat Zuhur lagi. Kena niat juga. Sebab apa? Dengan kita selalu memperbaiki niat itu, mudah-mudahan itu mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Haji baca ataupun mentelaah kitab adab, antara yang dibicarakan dalam kitab adab itu adalah tentang ni. Ya. Sekiranya kita membaca buku yang dikarang oleh Syekh Amru Khalid misalnya, antara tajuknya adalah Hati Sebening Mata Air. Itu antara tajuk bukunya. Dia bab awal membicarakan tentang niat. Bahkan dia membicarakan tentang Sayyidina Umar Abdul Aziz. Bagaimanakah niat Sayyidina Umar Abdul Aziz? Maka katanya Umar Abdul Aziz adalah orang yang kaya dengan niat. Sebab itu tuan-puan kalau nak jadi jutawan itu tak semestinya kena banyak duit. Haji-haji sekalian. Bukan memadai lah. Haji-haji boleh jadi jutawan itu dengan kaya dengan niat. Ya Allah. Tak ada salah pun nak berniat yang dengan kebaikan. Baik. So kita lanjutkan ayat 140. Untuk ayat 139, adakah dapat difahami dengan baik? Sekiranya dapat difahami dengan baik, tolong tulis nombor 3. 3. Kalau tak tulis, uskut alamat redha. Diam tandanya redha. Fahamlah tu.
Kalau tak faham sila tanya. Alhamdulillah. Terima kasih Hajah Zakia, Haji Zul, Hajah Tahara. Alhamdulillah. Hajah Hasna, Hajah Nabisha. Cuma susah nak capai ikhlas. Ya Allah. Ikhlas itu memang satu pelajaran yang kena dipelajari lagi. Memang tidak mudah. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Terima kasih atas responnya daripada haji-hajah sekalian. Maka kita nak teruskan ayat 140 dan juga ayat 141. Ringkas insyaAllah di hujung ini. Ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم تقولون إن إبراهيم. Apakah patut kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim wa Ismail, Nabi Ismail wa Ishaq, Nabi Ishaq wa Yaqub dan juga Nabi Yaqub wal asbab serta anak-anaknya kanu hudan au nasara, mereka semua itu adalah Yahudi ataupun Nasrani, padahal agama mereka telah pun ada sebelum adanya agama Yahudi ataupun agama Kristen itu sendiri. Patutkah kamu kata agama Nabi Ibrahim itu adalah agama Yahudi? Patutkah kamu kata agama Nabi Yaqub itu, Nabi Ismail, Nabi Ishaq itu agama Nasrani, sedangkan mereka itu sudah wujud lama sebelum kewujudan agama yang kamu ajak itu, Yahudi dan juga Nasrani. Maka katakanlah wahai Muhammad, qul antum a'lamu amillah. Ini satu. Ketika mana sudah wala na'amaluna walakum amalukum. Okey, I got it. Dan sekarang ni timbulkan lagi persoalan. Kita kadang-kadang orang yang tak yakin ini, maka kena timbulkan keraguan yang munasabah. Kerana bila ada keraguan, maka dia akan dia nak mula berfikir balik. Allahumma salli ala Muhammad. Ditanya tentang logik ke kamu kata Nabi Ibrahim tu bawa agama Yahudi? Logik ke? Contohnya macam itulah. Dan kemudian ditanya lagi, adakah kamu lebih mengetahui atau Allah? Antum a'lamu amillah? Tanya lagi, kamu lebih tahu ke? Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Sekiranya kamu kata kamu adalah orang yang benar, kamu yang mendapat kitab itu, kamu yang diberikan kebenaran itu, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kebenaran? Kalau kamu kata kamu dakwa kamu orang yang benar, betul ke kamu orang yang benar? Kalau kamu betul-betul orang yang benar, maka ketahuilah bahawa tidak ada yang lebih zalim daripada kamu sekarang. Siapakah yang lebih zalim daripada kamu yang menyembunyikan kebenaran? Kalau betul kamu yang mendapat kitab. Jadi tak berani juga nak sebut. Itu satu soalan demi soalan dihujani kepada orang-orang yang masih lagi belum yakin. Sebab itu kemahiran untuk bertanya soalan yang munasabah untuk menghancurkan keraguan itu juga satu kemahiran yang penting. Tapi sekali lagi lah, dia kena falasi yang benar lah, jangan falasi yang salah. Dan yang terakhir, wamallahu bighafilin amma ta'malun. Kamu kalau kamu kata kamu betul dan kamu tidak menyembunyikan kebenaran, ingat Allah tidak sekali-kali akan lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Itu kembali kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik,
So itu message daripada ayat 140 ini. Kemudian mari kita tanyakan beberapa persoalan. Yang pertamanya adalah, mengapakah disebutkan nama para nabi yang mulia pada ayat ini? Kenapa sebut nama Nabi Ibrahim, nama Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan juga anak-anaknya? Why? Kenapa? Kerana ini, Allah mengajarkan kepada kami bahawa nabi-nabi yang disebut namanya itu adalah manusia-manusia agung yang menganut agama tauhid. Itu jauh sebelum datangnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Yang kamu dakwa mereka membawa fahaman Yahudi dan juga Nasrani. Nabi Ibrahim jauh lebih awal daripada Nabi Musa. Nabi Ishaq jauh lebih awal daripada Nabi Isa. Maka ia jelas bertentangan dengan keyakinan Yahudi dan Nasrani untuk mengajak manusia lain mengikuti kepercayaan mereka. Sebab itulah disebutkan dengan nama-nama Nabi tersebut, supaya ia menjadi buah fikir untuk kamu. Fikir balik, antu fikir balik. Macam mana boleh kata dia anak dia ni, padahal dia ni yang lahir dulu. Macam mana dia jadi anak padahal dia pak? Contohnya lah macam tu lah. Itu contoh lah. Kamu boleh cakap bahawa agama itu adalah agama yang dibawa oleh mereka ni, sedangkan mereka tu jauh lebih awal daripada apa yang kamu dakwa itu. Adakah ya? Macam tu. Itu soalan kasar sikit lah kan. Dia keluar malam ni, tiba-tiba keluar. Tak apa. Baik, so ini perkara penting kepada kita, bahawa belajarlah sejarah. Kerana dengan sejarah kita tidak mudah dipermainkan orang. Belajarlah tentang sejarah Islam. Dan haji-haji sekalian, kita akan rasa terkejut apabila membaca tentang sejarah yang dikemukakan dalam banyak buku-buku sejarah. Kita hampir tidak berjumpa dengan sejarah kegemilangan Islam. Beberapa ratus tahun zaman kegemilangan Islam, kita hampir tidak berjumpa. Bahkan amat susah untuk berjumpa dengan sejarah itu, kerana ia telah disorokkan. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kalau kita mampu pula untuk mengkaji kitab-kitab yang lama, maka itu amat penting untuk kita kembali mengetahui sejarah. Kerana orang yang mengetahui sejarah, maka ia tidak mudah untuk dipermainkan orang. Dan begini, Allahumma salli ala Muhammad. Tadi kuliah maghrib, ceramah saya dengar ceramah menjelaskan tentang fatwa tahun 2005 lagi, bahkan menjelaskan pula tentang pendapat daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang Bon Odori. Itu satu perbincangan yang panjang lah. Tapi poin dia adalah penting untuk kita memahami sejarah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana nak belajar sejarah, sirah, carilah. Baik. Dan seterusnya, ayat ini ditutup dengan Allahumma salli ala Muhammad wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Bagaimanakah ayat ini ditutup? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tiada lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang demikian itu merupakan ancaman yang sangat keras. Yakni bahawa ilmu Allah itu meliputi semua amal perbuatan kalian dan dia akan memberikan balasan atasnya. Ketika mana kita mahu berfikrah apa sahaja, kita mahu beramal dengan amalan apa sahaja, kita mahu menegakkan apa sahaja yang mahu ditegakkan atas muka bumi ini, ya Allah silakan. Tapi kena ingat, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Allah tidak sekali-kali lengah, Allah tidak sekali-kali lalai terhadap apa yang kita kerjakan. Sebab itu doa, ya Allah, kita tahu bahawa Allah tidak pernah lalai
maka kita mohon supaya Allah bimbing kita dalam setiap langkah kita agar kita tidak tersesat daripada kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa ini menjadi satu pelajaran penting. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Jangan sampai kita mudah untuk digelincirkan. Ya Karim. So macam mana untuk kita memastikan perkara ini kita tidak jadi orang yang lalai? Kerana lalai lawannya adalah sedar. Orang yang lalai, orang yang sedang memandu. Apa kesan kalau memandu dan lalai? Macam-macam boleh berlaku yang tidak elok. Sebab itu kena sedar. Maka lawan kepada lalai itu adalah kena sedar. Dan kita kena sedar selalu bahawa Allah ada. Allah ada. Paling tidak, apa yang kita nak kena sedar, Allah As-Sami', Allah itu sentiasa mendengar. Allah Al-Basir, Allah itu sentiasa melihat. Ini kesedaran kita kalau ada CCTV. Kita kalau duduk satu tempat yang ada CCTV, kita tak berani nak buat salah. Maka campakkan dalam hati kita bahawa kita ni sebenarnya ada CCTV yang memandang kita. Saya sedang bercakap jauh daripada tuan-puan, haji-hajah sekalian. Tapi saya kena sedar bahawa ada CCTV yang sentiasa memandang saya. Ini CCTV Allah. Saya bahasakan CCTV itu mudah nak faham lah. Kerana CCTV itu berfungsi biasanya 24 jam. Kita tidur pun CCTV masih berfungsi. Begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Paling tidak, ini selalu disedarkan bahawa Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Maka kita dengan kesedaran itu menyebabkan kita takut untuk melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah. Baik. Dan yang terakhir kita lanjutkan pada ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ini adalah ayat 141. Dan kalau kita lihat pada ayat 134, seakan-akan kita berjumpa kembali. 134, 141. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Baik. Adakah ini perkara yang sama? Tengok. Di sini juga disebutkan tentang am kuntum syuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kemudian pada ayat ini sekali lagi cakap tentang tilka ummatun qad khalat. Baik. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarah. Ayat ini diulang. Bila pengulangan itu berlaku bukanlah dengan makna yang sama. Nak membawa konteks pada ayat ini pula. Kalau yang lepas tentang penyembahan, kali ini nak bertanya kepada mereka yang mengatakan bahawa ikutlah agama kami. Kamu suruh ikut agama kamu. Macam mana kami nak ikut sedangkan agama yang kamu bawa itu datang kemudian daripada apa yang sudah ada sebelum daripada agama kamu. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan dan bagi kamu atas apa yang kamu dah usahakan. Masih ingat walana a'maluna wa lakum a'malukum. Di sini laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum.
Baik. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. So ini penutup pada juzuk yang pertama satu, yang keduanya ayat ini juga menjadi konklusi kepada keyakinan Yahudi dan juga Nasrani. Kerana pada juzuk yang kedua nanti insya-Allah kita akan banyak melihat tentang macam mana tata cara kehidupan seperti yang awal tadi saya sebutkan, bersama dengan masyarakat Yahudi Nasrani dan juga kita sebagai seorang Muslim. Baik. Kalau kamu nak menyebut tentang mereka, mereka itu telah berlalu sejarah. Dan ketahuilah, kamu nak ikut siapa pun ikutlah. Tapi ingat, apa yang kamu usahakan, untuk mereka apa yang mereka usahakan, dan untuk kamu pula atas apa yang kamu usahakan. Dan kemudian diberikan penegasan, wala tus'aluna amma kan ya'malun. Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka telah lakukan. Baik. So kita lanjutkan pada ayat 141 ini dengan dua persoalan yang akhir ini. Soalan yang pertama adalah ayat ini telah pun disebut, maka mengapakah ia diulang sekali lagi? Tadi saya sebut ayat 134. Kenapa diulang lagi? Baik, Al-Qurtubi menyebutkan ayat ini diulang sekali lagi setelah ayat 134 yang sama dengan ini kerana ia mengandungi makna ancaman. Dia diulang kerana mengandungi makna ancaman dan mendatangkan ketakutan, iaitu sekiranya para nabi walaupun mereka merupakan ketua orang Muslim dan mempunyai banyak kelebihan, mereka juga akan diberikan balasan atas amalan-amalan mereka, maka lebih-lebih lagi lah bagi kita. Sebab tu diulang. Kalau kamu cakap tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, kamu nak menyamakan dengan mereka amal-amalan kamu, ya Allah, tapi ingat, tak mungkin mereka akan bawa perkara itu. Tak mungkin para nabi akan bawa kepada kesesatan. Kerana apa? Kerana kalau mereka para nabi juga membawa kepada kesesatan, kami tidak akan memilih bulu. Kami tidak akan orang ni kena, orang ni tak kena. Tak. Setiap daripada kamu akan diberikan balasan. Dan bayangkan sekiranya para nabi juga akan diberikan balasan sekiranya mereka ingkar. Dan tidaklah macam itu berlaku. Tapi Allah nak beritahu, ini para kekasih aku pun aku akan ambil tindakan kalau mereka buat perkara yang di luar batasan. Apatah lagi kita ni. Maka ini jadi peringatan kepada kita. Untuk setiap amal kita itu betul-betul mengikut kepada lunas yang dibawa oleh Nabi SAW. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kena ikut sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kadang-kadang solat dah 50 tahun pun. Rupanya cek balik, tak betul lagi. Baca Quran dah 60 tahun, cek, ada lagi yang tak kena. Oh, jangan main-main. Sebab itu berhati-hatilah terhadap apa yang diusahakan dan kena tanya selalu, aku buat macam ni lah nanti macam mana? Jumpa Allah nanti macam mana? Kita nak buat macam ni. Para nabi pun tidak terlepas kiranya mereka melakukan kesalahan. Aku ni buat sesuatu ni, kena tanya selalu. Ni kalau buat ni, hujung nanti macam mana? Bertemu dengan Allah nanti macam mana? Orang yang selalu tanya, kalau buat ni nanti bertemu dengan Allah jadi apa? Dia takut. Takut untuk buat maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini, kenapa ia diulang sekali lagi? Kerana nak mendatangkan ketegasan dan juga ketakutan bahawa jangan kamu simply mudah-mudah nak melakukan melakukan sesuatu yang di luar batasan. Baik, dan kemudian yang terakhir, apakah yang menyebabkan Yahudi dan juga Nasrani terus tertipu daya? Yahudi dan Nasrani pernah ditipu, pernah tertipu daya. Maka apakah menyebabkan mereka tertipu daya? Mereka itu tertipu daya dengan kemegahan bahawa mereka adalah daripada nasab keturunan yang mulia. Sebab tu hati-hati kita ni pun ni. Kita ni keturunan yang mulia, betul-betul. Tak menjadi satu masalah.
untuk mengaku kita ni keturunan sekian dan sekian dan sekian. Tapi jangan sampai kita tertipu seperti mana tertipunya Yahudi dan juga Nasrani. Kerana yang dilihat itu bukanlah hanya sekadar kepada nasab. Keturunan itu satu perkara juga, kan? Tetapi bukan itu yang dilihat semata-mata. Bahkan yang lebih besar itu adalah kamu keturunan siapa pun, kamu kena taat perintah Allah, kamu kena ikut para rasul, baik mereka itu menyampaikan khabar gembira ataupun peringatan. Kerana barang siapa yang kafir terhadap salah satu nabi pun, maka sebenarnya itulah kafir terhadap seluruh rasul. Tak nak percaya Nabi Isa saja, telah kafir kepada seluruh rasul. Apalagi kalau kepada penghulu para nabi. Ya? Kalau kamu masih degil dan kamu nak menafikan penghulu para nabi, kamu mengiktiraf Nabi Ibrahim, ya Allah, mengiktiraf Nabi Isa, ya Allah. Tapi kamu menafikan Nabi Muhammad SAW. Itu lebih-lebih teruk. Kerana baginda adalah penutup para rasul, baginda adalah utusan Rabb sekalian alam. Dan kepada seluruh para mukallaf daripada bangsa manusia dan juga jin. Allahumma salli ala Muhammad. Maka orang terdahulu sudah tertipu daya dengan keturunan mereka. Maka hari ini kita juga jangan sampai terpedaya dengan keturunan. Saya ni keturunan sekian dan sekian. Ya. Kan? Tapi kalau nak kaya, kena kerja. Contohnya lah, kan. Kalau nak senang, kena usaha. Kalau nak susah, tidur je. Contohnya lah, kan. Kalau nak selamat dekat akhirat, kena beramal sungguh-sungguh ikut kepada landasan Quran dan juga sunnah, ijma' dan juga qiyas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu jangan kita ni biarkan kita ni mudah tertipu. Apatah lagi dengan hal-hal dunia ni banyak benda yang boleh menipu kita. So ini antara yang dapat kita bincangkan pada malam ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Haji-haji sekalian, naktafi bihadzal qadar. Saya fikir memadai sekadar ini dahulu, insya-Allah. Sekiranya ada persoalan, kita buka di hujung ini. Sekiranya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Memang dalam sesi tadabbur dengan soalan ini mengajak kita untuk sama-sama berfikir, jadi kena berfikir. Memang kalau dalam sesi ni ada yang tidak mahu berfikir, rugi. Kerana memang sesi ini adalah sesi untuk sama-sama kita berfikir. Jadi beruntunglah pada mereka yang mahu berfikir. Mudah-mudahan dengan kita berfikir nanti kita mampu untuk menjelaskan, dan mudah-mudahan dengan kemampuan untuk menjelaskan kita mampu untuk melaksanakan, dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kebaikan itu kita diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita berjumpa pada hari Selasa hadapan. Sekiranya tidak ada apa-apa, dan tolong doakan kita dapat istiqamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.